Pertama, atas hasrat mahu menyamakan kedudukan ekonomi umat Islam dengan bukan Islam, Majlis Raja-Raja dan Majlis Agama Islam dipohon membuat kajian mengenai segala hukum Islam dan menolak fahaman salah yang boleh menghalang kemajuan. Kedua, melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kemunduran umat Islam supaya dapat disamakan dengan pencapaian bukan Islam. Ketiga, penduduk negara berbilang kaum tidak harus dikenali melalui identiti yang berasaskan profesion, pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Keempat, membina masyarakat perdagangan dan perindustrian. Kelima, meningkatkan usaha dalam sektor pertanian. Keenam, kebimbangan ulama akan akibat buruk daripada kemajuan kebendaan dan gesaan untuk diimbangkan kemajuan sains dan teknologi dengan pembangunan rohani. Ketujuh, sikap rakyat yang tidak mahu berubah, terutama di kalangan yang mengamalkan kepercayaan lama dan pegangan kolot, berpunca dari tafsiran-tafsiran tidak tepat mengenai ajaran Islam. Dan ke-8, pentingnya bagi ulama membawa perubahan, memahami tugas badan-badan berkanun seperti MIDF, UDA dan Bank Bumiputra hingga berupaya mengupas dan memahami masalah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Kongres menyadari bahawa Islam hanya dapat berlangsung dalam keadaan masyarakat Islam yang bersatu padu dan kuat, menguasai urusan pentadbiran, menguasai sumber-sumber dan memiliki kekuatan ekonomi. Dalam hasrat mahu menggembling tenaga umat Islam di Malaysia, Kongres Ekonomi Islam kedua mencapai persetujuan menubuhkan 5 badan berikut. Pertama, tabung pembangunan ekonomi Islam. Kedua, tabung kewangan orang-orang Islam. Ketiga, kompleks kewangan dan permodalan. Keempat, Persatuan Ulama Malaysia. Dan kelima, Yayasan Sebaran Am untuk menjalankan tugas-tugas dakwah Islamiah dan usaha-usaha kebajikan. Tun Dr. Ismail, Allahyarham, di majlis penutupan Kongres memberikan peringatan agar mereka yang mendapat nikmat dari hak-hak istimewa Melayu dan Bumiputra hendaklah mengamalkannya menurut susila dan peraturan yang memelihara maruah masyarakat Melayu dan Islam. Kata-kata tersebut adalah kata-kata keramat. Satu amanat berharga, satu wasiat bernilai, amanat yang sepatutnya menjadi pantang larang, wasiat yang harus dipatuhi setiap masa, wasiat yang wajib dihormati sepanjang waktu. Begitu suntuk memori ummah. Tun Dr. Ismail kembali ke Rahmatullah dalam tahun 1973. Wasiat Tun Dr. Ismail bagaikan turut sama terkubur di Masjid Negara. Hilang dari ingatan, padam dalam amalan. Bila pantang larang diabaikan, bila wasiat diketepikan, maka ternodalah kehormatan bangsa, tercemarlah kesucian agama, maka bangsa dan umat ditimpa bala, ditimpa petaka. Dewan Kuliah Fakulti Islam, Universiti Kebangsaan di Petaling Jaya, menyaksikan berakhirnya Kongres Ekonomi Islam kedua. Sehingga 37 tahun kemudiannya, baru disambut
di Pusat Dagangan Dunia Putra oleh Kongres Ekonomi Islam ketiga. Dalam tempoh 37 tahun itu, 2 Kongres Ekonomi Bumiputra telah dianjurkan. Dalam tahun 1979, Biro Ekonomi UMNO mengesyorkan kerajaan supaya menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputra ketiga bagi mengkaji kesan-kesan kegiatan subversif ekonomi bertujuan menggagalkan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Walaupun saranan itu datangnya dari UMNO, namun mendapat sokongan dari Parti Islam Malaysia. Setiausaha Agung PAS, Ustaz Haji Hassan Shukri, menyatakan pendirian untuk memastikan bahawa DEB dapat dilaksanakan sepenuhnya dan dipastikan tidak ada golongan yang cuba menggagalkannya. Dato' Ahmad Bostaman, anggota Perkemas, turut melahirkan persetujuan supaya kongres tersebut segera diadakan. Episod ini penting diberikan analisis secara objektif. PAS pada tahun 1979 menghadapi senario politik berawan mendung. Setelah PAS mengambil ketetapan meninggalkan Barisan Nasional dalam tahun 1977, PAS hilang kuasa pemerintahan di Kelantan dan sekadar berjaya mendapat 5 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum tahun 1978. Dato' Ahmad Bostaman pula adalah seorang ahli politik yang senantiasa memilih untuk berperanan sebagai pembangkang. Namun, kelainan pendirian politik tidak menghalang mereka untuk mengambil pendirian yang sama dalam isu yang disifatkan menyentuh nasib dan masa hadapan orang Melayu dan umat Islam. Kongres Ekonomi Bumiputra ketiga diadakan pada tahun 1992 apabila tempoh dasar ekonomi baru telah pun tamat dan dasar pembangunan nasional diperkenalkan. 12 kertas kerja dibentangkan. Salah satu kertas kerja tersebut bertemakan penerapan nilai-nilai Islam ke arah bina insan Bumiputra yang berdaya saing dan berdikari. 63 resolusi dirumuskan. 37 dari resolusi yang dihasilkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan peranan kerajaan dari segi dasar, konsep, struktur dan institusi. 5 darinya khususnya menyentuh Islam dalam aspek-aspek nilai murni Islam dan etika niaga, kutipan zakat, penerapan nilai-nilai Islam melalui pendidikan, mengembling institusi Islam untuk mengubah nilai, menjadikan masjid sebagai tempat pameran ilmu dan perkembangan ekonomi.